Allahumma salli ala A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kita pada Allah Subhanahu wa taala kerana dipertemukan kembali pada malam ini. Okay. InsyaAllah, moga-moga pertemuan malam ini InsyaAllah sama-sama dah kita niat beriktikaf. Moga-moga mendapat pahala yang lebih dan untuk ilmu. Selain daripada pahala yang dijanjikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, 60 tahun ibadat sunat seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, majlisu fiqhin khairu min ibadati sittina sanah. Hadis riwayat Bukhari. Majlis memahami agama Allah Taala ini lebih baik daripada ibadat 60 tahun. Kata ulama ibadat sunat. Dan bersama kita juga pada malam ini para malaikat yang hadir untuk mencatat kehadiran kita dan juga memohon istighfar daripada Allah untuk orang-orang yang hadir dalam majlis ilmu. Moga-moga kehadiran kita menjadi saksi di hari mahsyar nanti dan juga pahala yang kita perolehi akan membantu kita pada hari yang mana tidak ada lagi penolong, tidak ada lagi yang boleh beri syafaat, tidak ada kawal melainkan amal ibadat kita dan juga syafaat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan insya-Allah kita sambung pelajaran kita hak lalu muka surat 40 47 semua tinggal sebulan lebih dah. Bulan lebih 47. 47 tu i'anah. Patmu'inya muka surat 7. Wa yusannu jam'ah gitu. Mana? Gua satu kado deh. Mudmadah. Lepas tu. Tak situ. Okey. Qala musannif rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi fid darain amin. Kita masih lagi dalam perkara-perkara yang sunat semasa berwuduk. Maka kata musannif Syekh Abdul Aziz Al-Malibari merupakan anak murid kepada Ibn Hajar Al-Haythami. Katanya qala musannif fa mudmadatu fastinsyaku. Fa mudmadah. Ya. Kamu sangat waktu ini mana? Pamudmadah, makna sunat yang seterusnya. Sunat daripada sunat semasa berwuduk yang disunatkan. Mula-mula sekali kita ulang balik secara ringkas, iaitu tasmiyatun awwalahu, iaitu membaca bismillah pada awalnya, pada awal wuduk. Permulaan wuduk tu baca bismillah dulu. Tu.
Lepas tu sunat pula bersugi. Pasiwakun. Lepas daripada tu sunat bersugi. Lepas bersugi maka sunat membasuh dua tangan hingga pergelangan tangan. Tu. Okey. Selepasnya seterusnya lepas basuh tangan, pergelangan tangan, pamudmadatun. Situ. Maka disunatkan mudmadah, yakni berkomo-komo. Disunatkan berkomo-komo lepas pastinsyakun. Maka selepas berkomo disusuli dengan istinsyak, iaitu memasukkan air ke hidung. Maka antara berkomo dengan masuk air ke hidung tu tidak dipisahkanlah dengan senggaian nama ataupun diserentakkan. Disekalikan masuk air ke mulut dan terus dari cebok yang sama masuk pula air ke hidung. Tu. Lil ittiba'. Kenapa? Kerana ikut Nabi. Ikut perbuatan Nabi. Nabi memasuk air ke hidung dan juga Nabi berkoma dan masuk air ke hidung. Wa aqalluhuma isadul ma'i ilal fami wal anfi. Wa aqalluhuma, dan sekurang-kurang kedua-duanya yakni berkoma dan istinsyak. Sekurang-kurang masuk air ke mulut berkoma dan juga istinsyak masuk air ke hidung ialah isalul ma'i ilal fami wal anfi, memasukkan air ke dalam mulut. Masuk air ke dalam mulut dan masuk air ke dalam hidung. Sama ada nak buat seretak dengan cebok kain yang pertama tu masuk air ke mulut dan terus ke hidung, ataupun cebok sosok. Suku-suku basuh mulut khoma dulu, lepas selesai khoma masuk air ke hidung pula. Boleh juga. Dah. Sekurang-kurang masuk air. Masuk air ke mulut. Lepas tu telan, tak apa. Sekejap boleh puasa telan. Pun sah dah. Boleh pahala dah juga. Kalau kita tak sikit lah, pak telan tak apa. Sebab apa? Sebab khoma ni masuk air ke mulut je. Tak nak keluar pun tak apa. Tak ada masalah. Boleh. Sah. Dan masuk air ke hidung, sejuk terus dari hidung. Dak terus sombak pala-pala dak masuk air ke hidung. Pakai tak sen balik. Tak apa, sah je. Boleh pahala, tapi sebaik-baiknya masuk air ke mulut dan ke buang, dan air ke hidung dan sen buang. Jangan sejuk, pakai sejuk terus dan juga telan terus. Walaupun dapat pahala tapi afdalnya mengeluarkan kembali. Wala yustaratu fi husulil asli sunnati iradatuhu fil fami wa majjuhu minhu wa nasruhu minal anfi bal tusannu kal mubalaghati fihima lil muftiri lil amri biha. Wala yustaratu fi husuli asli sunnah, dan tidak disyaratkan pada untuk menghasilkan asas sunnah. Asas sunnah Nabi ni dan juga sunat idaratuhu fil fami wa majjuhu minhu, memusingkan air di dalam mulut, wa majjuhu, dan meludahkannya minhu minal fami. Kita pusing air, masuk air mulut, pusing, lepas tu buang. Wa nasruhu, dan menghembuskan air itu minal anfi, daripada hidung. Jadi kalaulah kita masuk air pakai telan pun dapat juga. Tak syarat nak dapat sunat ni, dan juga ikut sunnah Nabi tak syarat masuk air kena embuh. Masuk air ke mulut kena kehat keluar. Masuk air ke hidung kena sen buat. Itu bukan syarat dia. Dan syarat dia masuk air ke mulut saja pun ada dah untuk mendapat pahala. Dan telan air itu sah dah. Masuk air ke hidung pun pakai sejuk terus. Tapi semodek-modeknya ialah masuk air ke mulut dan kehat buat khoma tu, dan juga masuk air ke hidung sen buat. Bal tusannu, bahkan disunatkan dia. Disunatkan akan dia al-mazkur minal idarati wal majih, iaitu disunatkan semolek-moleknya
masuk air ke dalam mulut kehek buah, dan masuk air ke hidung sen buah. Tu model-modelnya, tu sunat suku pula. Tu. Kal mubalaghati fihima. Sepertilah mubalaghah. Bersungguh-sungguh fil istinsya' wal mudmadah ni. Pada mudmadah istinsya' ni limuftirin, bagi orang yang tak puasa. Sunat bersungguh-sungguh, sunat berkomo tu, komo sungguh, dia masuk air ke hidung bersungguh bagi orang yang tak puasa. Mufti ni bagi orang yang tak puasa, orang buka lah. Orang yang tak puasa lil amri biha, kerana perintah. Diperintahkan, disuruh oleh hadis Nabi berbuat demikian. Biha bil mubalaghah. Dengan bersungguh ni ada perintah daripada Nabi suruh buat lagu tu. Maka bagi orang yang puasa dibimbangilah bersungguh-sungguh tu hingga masuk air ke dalam hidung, ke dalam tu, dalam rongga tu, dan juga masuk air ke dalam tekuk tu, membatalkan puasa kalau bersungguh. Kalau bersungguh tak masuk, makruh bagi orang yang berpuasa. Kalau dah masuk, batal. Wa yusannu jam'uha, wa yusannu jam'uhuma bisalasi ghurafin, dan disunatkan jamak. Sunatkan himpun kedua-duanya, mudmadah dan istinsyak ni, himpun sekali. Bisalasi ghurafin, dengan 3 kali cebok. Maknanya kita cebok tu, cebok untuk mulut dan hidung selalu. Lepas tu kehek buah, cebok yang kedua pula untuk mulut dan hidung selalu. Lepas tu lepas kehek sen buah, cebok pula kali 3, juga untuk mulut dan hidung. Selalu terus, bila sampai 3 kali, maka boleh pahala sunat. Itulah sunnah Nabi sampai 3 kali. Yatamadmadu, berkomok-komok ia. Cebok tu masuk dalam mulut, komok, summa yastanshiku, kemudian istinsyak, masuk ke hidung pula. Lepas kau masuk ke hidung. Kalau ada lagi lah air dah ada tangan tu. Kalau tak ada dah, kena cebok semula lah. Min kulli minha. Maknanya setiap daripada minha min salasi ghuraf. Daripada 3 kali cebok tu, setiap kali cebok untuk mulut dan istinsyak. Kata musannif sini, khomo dulu, lepas tu masuk air ke hidung. Kalau masuk situ dua-dua ladu tu boleh juga. Semua takut sombak dak. Sombak hidung, masuk air mulut telan pula dak. Kita tak boleh telan. Tu. Okey, maka ini antara perkara yang sunat. Sunat dihimpunkan. Kalau buat suku-suku tak ada masalah juga, sah. Sah. Sebab ada setengah pandangan mengatakan sunat suku-suku. Tapi mazhab kita Syafi'i dah afdalnya sunat juga suku-suku, tapi afdalnya ialah kita campurkan sekali. Dengan cebok yang pertama, cebok untuk kedua-dua selalu. Itu afdal. Lid wa mashu kulli ra'sin lil ittiba', dan sunat seterusnya ialah menyapu setiap kepala. Menyapu keseluruhan kepala, seluruh kepala tu, semua kepala. Sunat lil ittiba', kenapa? Kerana ikut Nabi. Ikut perbuatan Nabi. Nabi sapu semua kepala, maka kita pun sapu semua kepala juga. Kalau sapu sebagai kecil saja anggota kepala, maka hak tu wajiblah. Sikit tu hak wajib, tapi keseluruhan itu adalah sunat. Wa khurujan min khilafi Malik wa Ahmad, dan kerana nak mengeluarkan daripada khilaf bagi mazhab Malik dan Ahmad yang mengatakan wajib. Tu. Jadi oleh kerana untuk mengeluarkan daripada khilaf mazhab Malik dan mazhab Imam Ahmad yang mengatakan wajib kena keseluruhan kepala ni, maka kita mazhab Syafi'i untuk meraihkan mazhab lain, maka sunat kita sapu keseluruhan kepala dah.
Ada untuk al-khuruj minal khilaf mustahabbu. Mengeluarkan daripada khilaf tu adalah disukai. Disukai, disunatkan. Maka sunat kita sapu semua pada supaya apa? Supaya meraihkan juga mazhab lain. Mazhab Malik. Mazhab Malik sunat lagi gosok dah. Tu. Jadi kalau dah tak sapu semua pada sikit lah, maka tidak sah. Mazhab dia tidak sah. Tak gosok tidak sah. Kalau orang mazhab Malik tengok, mungkin dia tak ikut kita semaya dah. Jadi kalau kita ni imam tepat yang terbuka, tepat yang mana ramai orang yang bermazhab berlain ni, maka kita macam Mekah tu, kita kena raikan semua mazhab-mazhab ada tu dah, untuk supaya semaya orang di belakang kita tu sah. Bagi setengah-setengah pandangan mazhab dan semaya Fatihah tak wajib, bismillah tak wajib. Bismillah tak wajib, maka kita ni mazhab Syafi'i wajib. Dia kalau dah betul tak baca tak sah kita ikut. Imam tak baca tu, tak baca bismillah, maka kena ra'i. Imam kena ra'i. Dan kita pun mazhab Syafi'i pun kena ra'i. Di belakang kita makmum dia bermazhab lain. Mazhab Ahmad sebagainya, surah pun kita kena baca. Sebab mazhab dia wajib. Tak baca surah tak sah sembahyang. Mai sore kau tak baca tak sah. Dan jangan senggih panjang. Kita sunat senggih hingga qadar Fatihah. Dan kalau kita tu senggih qadar Fatihah tak apa, kita baca dulu surah tu secara senyap-senyap, koh-koh, peleh-peleh. Lebih kurang dalam tiga selepas Fatihah tu, lebih kurang dari 3 kali nafas kita bacalah surah. Sunat kita baca surah secara peleh-peleh, lepas tu kita baca ulang balik atau baca surah lain secara nyari. Okey. Sebab nak ra'aikan mazhab lain. Okey, fa in iqtasara 'ala al-ba'di fal aula an yakuna huwa an-nasiyatu. Maka sekiranya memendek ia, nak merekah, nak kurang 'ala al-ba'di, di atas sebahagian saja kepala yang nak disapu. Tak semua. Sebab takut kucai bojek. Kita mazhab Syafi'i. Fal aula an yakuna huwa an-nasiyah. Maka hak aula, hak utamanya, hak paling afdalnya ialah hak sikit tu ialah nasiyah, iaitu ubu-ubu. Nasiyah. Nasiyah maknanya tak depan ni ke atas ni lah. Ke atas ni. Ya, panggil nasiyah, tapi dah antara tu sama ada depan ni ke atas ni ke di ubu-ubu sendiri. Ubu-ubu sendiri tu. Kalau hamba budak-budak dulu kan, duk pondok Haji Daud ke Abang tu, duk tengok si abang-abang ni, piah dia tu, dia tubuk lubang tengah. Tubuk lubang tengah. Kalau piah lembek ke piah keras ke, pakai serbai tak sibuat, dia masa sapu kepala tu dia celup tangan duk lubang tu. Tu sapu ubu-ubu. Tu. Sikit tak apa dah. Walau seconik pun tak ada masalah lah, sah. Tak mestinya kena banyak. Mazhab Syafi'i dah, walaupun sorak rambut, kalau rambut cokir panjang, sapu sorak rambut, sorak rambut pun sah dah. Mazhab Syafi'i, mazhab lain tak sah dah. Mazhab Hanafi kena 1/4 kepala. Maliki dan Ahmad ni seluruh kepala. Tu. Syafi'i kita yang ingat sikit, hanya sebahagian saja dalam kuasa kepala. Rambut tu sebahagian tu maknanya walaupun sorak, walaupun setiap orang kata ulama duduk dalam kuasa kepala. Kalau duduk luar kepala, rambut tu ambil sapu sorak macam puan, tidak sah. Hendaknya rambut dalam kuasa kepala. Kuasa kepala tu. Maka sapu dalam kuasa kepala tu sah lah. Mana-mana bahagian kepala. Kepala tu kita hok botok ni sapulah mana-mana. Tepat hok tumbuh rambut tu, hok tak ada rambut tu, kuku tu sapulah mana-mana. Maka itu adalah masuk dalam bahagian kepala. Sah. Wal aula fi kaifiyati wal aula fi kaifiyatihi ay yad'a yadayhi ala muqaddami ra'sihi mulsiqan musabbihatahu bil ukhra wa ibhamaihi ala sadghaihi thumma yuzhiba bihima ma'a baqiyati asabi'ihi ghairil ibhamaini
liqafahu summa yarudduhuma ilal mabda' in kana lahu sya'ru in kana lahu sya'ru yang qalib wa illa falyaqtasid 'ala zahab. Hak moleknya, hak aula, hak paling moleknya fi kaifiyatihi, tentang sapuhnya, kaifiyati mashi kulli ra'si. Hak seaula, hak paling moleknya ada sapuh keseluruhan kepala ni ialah dengan cara mana? Ay yad'a. Tu. Yad'a tu jumlah tu jadi khabar dah. Ay yad'a, bahawa meletak ia. Ia mutawaddi ni yadaihi, akan kedua-dua tangan dia ni. Tok dak buat piah lah ke bedak tok. Ala muqaddami ra'si, letak di hadapan kepala dia. Mulsiqan, hakada dapik. Dapik. Wa musabbahatai, dan wa musabbahatahu bil ukhra, dan juga jari ni jari telunjuk dan jari lain lah kalau boleh. Dak perapat. Kanan dengan kiri. Tok depan, perapat kiri kanan. Wa ibhamaihi, dan dua ibu jari kanan kiri ni ala sadraihi, di atas lipisan kepala tepi ni. Ibu jari tak tepi. Summa, kemudian yuzhiba bihima, mempelalu ia mutawaddi ni bihima, dengan kedua-dua tangan ni. Ma'a baqiyati asabi, bersama dengan jari-jari hak ada tu. Ghairi ibhamai, kecuali ibu jari. Ibu jari tak gerak lah. Hak lain tu gerak. Apa? Okey. Liqafahu, ada mempelalukan ke belakang tekuk ni. Ke tekuk belakang ni. Summa, kemudian yuraddahuma, undur balik. Kalaulah tak ada serban ni, rapatlah jari dua ni. Lepas tu undur balik. Undur balik ilal mubtada, ilal mabda'i, kepada tempat mula. Pagi, lepas tu undur balik kepada tempat mula balik. Ni. In kana lahu sya'ru yang qalibu, sekiranya ada baginya, bagi mutawaddi, sya'ru, rambut yang qalibu, yang berbalik. Rambut balik, rambut hak panjang dah. Hak panjang balik gini ni, ke depan pa undur balik. Tapi kalau hak botok, rambut tak ada, tak balik dah rambut tu. Atau baru cukur, baru panjang-panjang tu, keras cakur tu, tak undur dah rambut tu. Maka pakai gistru. Maka pakai belakang. Lepas tu sapu dah undur. Kalau hak botok lah. Kalau ada rambut, sapu, lepas tu undur balik. Sunat. Bagi lelaki dan juga perempuan lah. Kalau nak lagi tu tak ada masalah. Kalau panjang tu payah kalau tu. Wa illa falyaqtasir 'ala zahab. Kalau lah tak ada. Wa illam yakun lahu sya'run yang qalibu. Sekiranya ada baginya rambut yang berbalik, rambut panjang misal. Tak ada rambut hok jetak balik ni. Falyaqtasir 'ala zahab, maka naklah dia mengengkaskan kepada gi saja. Pilih untuk undur saja tanpa undur balik. Gi saja patut tanpa undur balik. Maknanya ada. Wa in kana ala ra'sihi imamatu au qalan suatu tammama 'alaiha ba'da masin nasiyati li'tiba'. Wa in kana ala ra'sihi imamah. Sekiranya ada di atas kepalanya, kepala mutawaddi ni imamah, serban macam ni. Malah nak buka serban, takut kucar. Kucar serban ni mana kena pula semula pula, kena tengok dikemi pula. Contoh. So kalau piah-piah lembek lah. Maka kata musannaf, sekiranya ada di atas kepala ni imamah, serban. Au qalan suatun, atau ada songkok. Songkok kopiah ko tak sibuai. Itu sibuai piah songkok ni. Tammama, jawab A. Jawab A, in kana tu, jawab ya. Tammama, saya menyempurnalah ia. Menyempurnalah ia mutawaddi ni alaiha ala imamah au qalan suatu. Menyempurna mana sapu atas ni. Bila ni sapu ni? Ba'da masin nasiyati, selepas sapu nasiyah. Nasiyah ni maknanya sapu depan ni kau, dak ataupun hak tengah ni. Sapu depan ni kita sapu hal depan ni permulaan ni tak apa. Ataupun nak sapu sini muka piah ada serba ada. Lepas tu dah orang zaman dulu masa ambo duk ngaji pondok tu, apa nak jawab kat abah tu, si abang-abang tu ramailah. Hak tengah dia sapu. Tengah duduk,
Dak, sapu tengah ni, lepas tu air yang atas sapu serbel pula. Tu. Lepas tu dia celup pula, sapu tengah pula. Lepas tu dia tu. Lepas tu dia celup tangan tu dalam air tu, ada pipe tu, lepas tu dia sumbat tangan jari tu ke ubur-ubur tu, lepas tu dia sapu. Tu juga gitu. Sapu atas serbel. Tamama ni makna sempurna ke. Sempurna ke alat imamah. Sempurna ke sapu di atas serbel atau di atas songkok atau atas piyah kalau boleh, kalau malah buat piyah. Dah. Lil ittiba' kenapa bukan ikut Nabi. Dia ikut perbuatan Nabi. Nabi buat lagu tu. Kalau Nabi pakai serbel, Nabi tak buat, Nabi buat lagu tu. Cara dia. Okey. Habis. Wa mashu kulli uzunain. Dan sunat yang seterusnya. Mashu kulli uzunain ni menyapu keseluruhan dua telinga. Ke semua dua telinga ni. Bukan sapu sikit-sikit gitu je. Sapu seluruh dua telinga ni. Habis. Dada dia hak belakang. Zahiran wa batinan. Hak zahir ni hak nampak ni. Wa batinan hak belakang. Hak tak nampak ni. Sapu. Wa simakhaihi. Dan juga dua lubang telinga. Sapu. Lil ittiba' kerana bukan ikut Nabi juga. Kita ambil air, celup air atau basuh tangan. Lepas tu masuk jari, telunjuk dari telinga. Lepas tu ibu jari tak belakang. Kita pun pulah. Lepas tu tekuk. Sunat. Lepas tu basuh pula tangan. Masuk pulah juga. Lepas tu tekuk. Begitulah. Sampai 3 kali. Sunat. Sunat. Kalau tak sapu pun sah. Dah bersunat. Masa kita Syafi'i itu sunat. Wala yusannu mashul raqabah iz lam yasbut fihi syai'u qala an-Nawawi bal huwa bid'atun wa hadithuhu mawdu'. Kata musannif wala yusannu mashul raqabah, tak disunatkan sapu tekuk. Lepas sapu telinga tekuk, bagi semua sapu tekuk. Dengan air saja ataupun ambil air lain sapu tekuk. Dalam mazhab kita Syafi'i ada pandangan mengatakan sapu tekuk. Itu antara ialah pandangan yang dibuat oleh setengah ulama lah. Setengah ulama buat sapu tekuk. Ada. Dan kebanyakannya tak digalakkan lah. Tak digalakkan. Sapu tekuk tu tak digalak. Bahkan tidak disuruh. Hanya telinga saja ya. Kebanyakan ulama pergi gitulah. Wala yusannu dan tak sunat. Tak sunat. Tak sunat sapu tekuk. Tak sunat. Maka kalau kita sapu tak ada pahala. Sapu pun tak ada pahala dah. Tu dia. Il lam yasbut fihi syai'u ay minal hadis. Kerana tak ada pun fi masih raqabah ni. Dalam masalah sapu tekuk ni syai'u minal hadis. Satu hadis pun tak ada. Kata musannif. Kata musannif ni, Syekh Abdul Aziz Al-Malibari kata tak ada hadis. Tak ada hadis. Mungkin hak sapu tu mungkin ada hadis tu. Mungkinlah di sisi dia tu mungkin hadis tu walaupun hadis tu sekalipun dia buat. Tapi kata musannif tak ada hadis. Sapu tekuk tak ada hadis. Dalam masalah sapu tekuk. Qala an-Nawawi. Berkata Imam Nawawi, bukan ulama mazhab kita Syafi'i yang masyhur, kata Nawawi lah, bal huwa bid'atu. Bahkan huwa mashur raqabah. Sapu tekuk ni ialah bid'ah. Perbuatan bid'ah. Bid'ah ni bukan bid'ah sunat dah. Bid'ah yang dipuji dah. Bid'ah yang dikeji lah pada pandangan Nawawi. Wa hadithu mawdu'. Dan hadis berkaitan dengan sapu tekuk ni ikut kajian Imam Nawawi mawdu', hadis mawdu', hadis yang direka-reka. Bukan hadis yang sahih atau hadis yang jelas daripada Nabi. Walaupun hadis dhaif tak apa, dhaif. Tapi mawdu' ni bukan dhaif. Ini peringkat yang paling rendah lah. Hadis mawdu', hadis munkar ni hadis yang dibuat-buat oleh orang-orang yang tidak bertanggungjawab. Di sisi Imam Nawawi hadis mawdu', hadis yang direka-reka, maka hadis tak boleh diamalkan. Tak boleh amal. Dan kita pun tak boleh nak amal lah. Nak besar-besar tak boleh lah. Sebab apa? Sebab dia bukan daripada hadis yang daripada Nabi. Kalau hadis dhaif pun daripada Nabi tak apa. Cuma dia
Dhaif di segi riwayat je. Rawi dia tu dhaif, mungkinlah pelupa sebagainya. Maudhu' ni, maudhu' munkar sebagainya ni, hak memang tak ada hadis-hadis buat ni. Buat daripada seseorang. Dan orang hak buat hadis ni hadis tidak sah, dan pembuat hadis itu adalah tepatnya neraka. Man kadzab alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar, Nabi kata. Atau kama qala Rasulullah. Man kadzaba alayya muta'ammidan, siapa yang berdusta kata aku tak kata dia kata aku kata dengan sengaja, falyatabawwa maq'adahu minan nar, maka dia telah menempuh tempatnya di neraka. Maka kalau Nabi tak buat, kita jangan buatlah. Kalau Nabi buat, walaupun hadis tu ada hadis dhaif je, tarah dhaif, maka tak apa, nak amal tak ada masalah. Maudhu' ni bukan tak ada langsung daripada Nabi, hadis Nabi di sisi Imam Nawawi. Kalau di sisi orang lain tu mungkin hadis dhaif sebagainya, wallah alam lah. Tu nak beramal tu wallah alam. Wadalku a'dha'i, dan sunat yang seterusnya. Sunat seterusnya ialah menggosok a'dha' anggota. Gosok anggota. Sunat. Wa huwa imrarul yadi 'alaiha akiba mulaqatiha lil ma'i khurujan min khilafi man aujabah. Menggosok anggota ni ialah cara mana? Wa huwa dalku ni. Gosok anggota ni ialah imrarul yadi 'alaiha, melalukan tangan. Melalukan tangan. Di muka, sapu muka, sapu tangan, enggak basuh tangan ni gosok. Lalu saja. Lalu tok gitu. Tidak gahar pun tak apa, lalu saja. Alaiha ala adha, di atas anggota wuduk. Anggota wuduk ialah bermula dengan muka, wajib. Lepas tu tangan ke siku. Lepas tu kaki. Pada pakai sapu gitu ya. Ni gosok. Akibat bila ni? Gosok ni mempelalukan tangan ke atas anggota wuduk ni, akibat mulaqatiha lil ma'. Selepas daripada berjumpa anggota tu, berjumpa bersentuhlah anggota tu dengan air. Jadi dah air basuh wuduk ni sentuh muka, bagus gosok. Sapu, gosok muka. Apa ni? Masuk dari sunat ni. Khurujan min khilafi man aujabahu, kerana nak mengeluarkan khilaf. Bagi ulama yang mewajibkannya. Mewajibkan gosok. Antara mazhab Malik. Mazhab Malik mengatakan wajib gosok. Tak gosok tidak sah. Tidak sah wudu. Maka kita kena gosok. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Marhaban bi habibina qurratin Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La haula wala la haula wala quwwata illa billah. La haula wala quwwata illa billah.
La haula wala Allahu akbar. Allahu akbar. لا إله إلا الله اللهم رب سيدنا محمد والشر وبعثنا قنا إنك لا InsyaAllah kita baca soalan boleh tak? Ha? Ya? Nak berhenti mana? Nak berhenti kat Watakhlil tak? Boleh? Panjang lagi. Watakhlilul lihiyatin kasah. Sunat seterusnya ialah menyelati janggut yang tebal. Tak baca semula lah. InsyaAllah. Sebagai mukaddimah. Mukaddimah cuti panjang. Kawit baru start mula ni. Start mula. InsyaAllah kita baca semula pula sambung. Jawab soalan lah dulu. Soalan banyak kali. Bismillahirrahmanirrahim. Saya sering lupa niat wuduk. Soalan dia. Saya sering lupa niat wuduk bila nak basuh kaki atau telinga, baru teringat tak niat semasa basuh muka. Ya? Atau waswah. Sama ada dah niat atau belum. Jadi macam mana saya nak buat? Kena ambil semula atau macam mana? Ya. Jadi apabila kita duduk tengah ambil sembahyang, niat kita tu mazhab kita Syafi'i wajib. Wajib niat ni semasa basuh muka. Semasa basuh muka. Niat selepas basuh muka tu adalah sunat. Anggota lain kita niat tu sunat. Sunat. Setiap anggota basuh tu ada sunat. Tapi tidak sah wuduk sekiranya tak niat di basuh muka. Niat pada wuduk masa basuh tangan, sapu kepala, basuh kaki. Tapi tak niat semasa basuh muka, maka tidak sah. Tidak sah dah. Kalau kita waswah sebagainya, maka kita kena undur balik dalam masalah niat. Dalam masalah niat, niat kodok. Maka niat ni dia merupakan dasar pokok kepada sahnya segala basuhan wuduk tu. Bermula dengan niat. Kalau niat tu tak betul, niat tu tak kena, niat tu tak yakin, tak cerak, maka kena basuh muka semula. Lain kalau perbuatan basuh muka, basuh dah cuma rata kodok muka. Lepas duk basuh kaki dah rata kodok muka. Maka tak payah mundur balik. Basuh dah. Sebab basuh dah. Waswah dia. Waswah. Maka tak payah mundur balik. Basuh dah. Basuh dah. Kecuali yakin. Yakin dah ataupun zon, tak basuh lagi telinga ni. Tepat anak telinga sebagai ni dah basuh hak muka ni, tepi-tepi ni tak basuh lagi tadi. Ada tanda-tanda kering. Lepas tu kita pun memang basuh muka ala kadar gitu ya. Mari waswah. Mari waswah tu mari zon. Maka kita kena undur baliklah muka pesi kita lagu tu. Kita basuh memang teliti modek dah. Teliti modek dah. Cuma rata kodok ni. Duk mari basuh tangan atau basuh kaki atau kepala, sampai hak tu baru duk mari waswah. Waswah rata kodok maka dikira rata. Dikira rata dah. Tu. Sebab dia sudah pindah pada anggota lain, maka tak payahlah. Tapi niat ni dia mengesahkan. Kalau tak yakin, tidak zon, tak pasti, kena waswah, maka kena undur balik basuh muka tu. Dan kena niat semula, dan kena perata setiap anggota tu. Tak dibasuh cincang-cincang, tidak sah. Okey, soalan seterusnya. Saya pernah dengar kalau nak tawaf Kaabah kena ambil air sembahyang tebal. Sembahyang kebal. Atau tebal atau kebal. Apa maksud dan macam mana cara ambil air sembahyang sembahyang kebal? Sembahyang kebal ni kena
kena taklid mazhab lain. Masa yang semaya ni, sebab tu dah kita mazhab Syafi'i ni molek dah. Dak basuh muka, sapu kepala habis. Khomo lagi, kita khomo. Kita ambil awal basuh tangan, pegang tangan. Lepas kita khomo, masa air ke hidung. Kita tunang berlaku hak Nabi buat ni. Walaupun sunat sekalipun. Di sini mazhab lain wajib. Kita buat berlaku. Apa gosok, kita gosok. Gosok muka. Lepas tu sapu kepala, sapu semua kepala. Kita meraih ke semua mazhab lain. Dan kita niat. Dak niat untuk mazhab mana hak di Mekah tu hak kebal. Mazhab mana kebal? Malik. Lagilah. Dak kalau di sana tu Mekah tu mazhab Ahmad ke ataupun mazhab Hanafi ke. Kalau masalah setetuh dengan puan ni dak saya ingat ambonya mazhab Hanafi kebal sikit. Kalau dia tu tidak sampai tahap erang dak tak batal. Bersetuh gitu. Setuh. Setuh perempuan. Kalau dah setuh tu sehingga erang gitu tu dak erang sangat tu berbatal. Cuma dia mungkin hal lain pun dak. Kemungkinan sebab hal lain pun dak tu akan batal. Dak kemungkinan sebab darah ke apa ke. Tu kita kena tahu berlakulah. Kena raih. Kalau kita tak tahu mazhab lain. Mazhab kita Syafi'i. Kita amalkan seluruh sunat Nabi wayak ni, sunnah wayak ni. Kita buat berlaku. Dan kita niat ikut pandangan bagi mazhab kita Syafi'i hak qaudha'ih. Qaudha'ih ada. Cuma kata ulama afdalnya ikut pendapat muktamad. Muktamad di mazhab lain. Mazhab lain muktamad. Mazhab Syafi'i tidak muktamad. Do'ih. Ahmad Kebal ni do'ih ada pandangan do'ih. Tapi molek kita ikut mazhab lain hak muktamad dari mazhab lain. Jadi kalau kita tak pandai, tak tahu, tak ngaji, maka ada pandangan ulama juga cuma hak molek saja. Tapi hak tak andai kita pakai mazhab Syafi'i kita. Hak do'ih. Hak do'ih ni apabila darurat butuh boleh gunalah Mekah ni. Nak guna sin tak ada ni. Mekah tak ada masalah dah. Kita gunalah Mekah. Dah ambil semaya cara Syafi'i kita semua tu teraih ke mazhab lain. Dan apabila kita bersentuh dengan mana-mana perempuan yang ajnabi, hatta isteri kita sekalipun, maka semaya kita tak batal. Sentuh. Dak sentuh orang sentuh kita ke atau kita disentuh lagi atau kita bukan sengaja tersentuh dengan mana-mana perempuan. Perempuan yang ada ni dia bukan mahram kita, maka tak batal semaya kita. Kita semaya kebal. Semaya kebal. Macam orang Arab kadang-kadang dia mazhab lain tu khabar kita tak apa. Tak batal semaya kita. Kita semaya kebal. Cakap gabik semaya saya cakap ada tak. Tak tahu apa kat 5 kali sendiri batal semaya pun tak. Maka kebal lagu ni. Tak kebal. Kalau kita tak amal mazhab lain sebab tak tahu, maka kita amal mazhab Syafi'i juga. Ada pandangan hak dhaif. Bab dari masalah dari semua ini ada debat bab wuduk, ada pandangan hak dhaif. Dia boleh kita guna pada masa darurat lah. Masa berutut, masa sepit. Masa sepit boleh guna. Hak dhaif ni dia boleh guna masa sepit-sepit gitulah. Masa-masa berutut. Masa berutut boleh guna. Kita nak bermudah-mudah tak ada lah. Nak bermudah-mudah. Macam hari ni bermudah-mudah. Kita pakai mazhab Syafi'i hak dhaif ni. Kita sentuh isteri kita. Tu isteri kita tanpa berlapik, sama ada tak pegang satu pegang tak kira lah. Sentuh sebagainya, atau disentuh ke, maka kita pun tak boleh ambil semaya. Nak semaya dengan wuduk yang sedia ada tu. Dan kita taklid pada pandangi hak dhaif ni. Tak boleh lah. Tak boleh sebab tidak darurat. Tidak berutut. Maka tak apalah, muka berutut. Ada lagi masalah? Ya. Kalau kita puasa, masa air kita boleh kalau puasa? Boleh, jangan sejuk sangat. Kalau sejuk tu makruh. Masuk batal. Bersungguh tu makruh. Jadi boleh puasa bersungguh-sungguh. Khomo, masak air mulut saja ada apa? Kalau salah, masak air mulut saja. Kita sering tekuk dah. Bukan minum, masak air mulut. Nak kecek bukan mulut, tak sedap. Tak air mulut. Masak air mulut tu, kek buai dah. Tak salah. Masak air khomo begitu tak? Kek buai. Kalau kita bersungguh-sungguh, tidak masa kita berpuasa,
berpuasa, khususnya puasa Ramadan, lebih-lebih lagi lah. Dilarang. Bersungguh-sungguh tu dilarang. Makruh kita bersungguh-sungguh komo. Di masa akhir hidup tu bersungguh-sungguh adalah makruh. Setakat tepi-tepi gitu ya. Tu kalau bahasa sejuk pada adat, maka boleh membatalkan puasa. Dan perbuatan tu, batal puasa tu di bulan Ramadan haram. Sebab kita sengaja. Keterlupa lain. Tak terlupa pergi sejuk. Tu. Kalau bulan Ramadan haram sebab wajib kena puasa. Kalau bulan lain tidak haram lah. Puasa sunat hari Khamis, Isnin Khamis. Cuma batal puasa tu. Ada ya. Kalau sugi Ustaz ya. Masa kita puasa, kita sugi. Sugi jangan sampai rasa kain sugi tu masuk dalam mulut tekuk. Kalau kita masuk tekuk juga, mulut apa lagi? Kita kehatlah. Kalau tak ada campur air kain sugi tu, dia kering. Ambil syarat je. Tak ada masalah lah. Tapi kalau ada rasa masih tu, ada kain sugi manis masih tu, kita rasa tertelak, boleh batalkan. Semaya. Sembuh ni spray. Sembuh pong-pong dia muka. Tak apa. Biar mengalir air, tak apa. Lepas tu spray. Biar air tu mengalir. Jangan spray hok berat tu air tak mengalir mana dok kering gitu. Kalau berat tu air tu takut muka tersapu tak ada. Boleh lah. Boleh. Seperti nak jimat air. Nak jimat ya. Atas bawah surabaya dok. Tak kena bahaya gitu. Spray tu lebih kurang. Lepas tu tak ada farik, tak ada sikit-sikit. Lepas tu gosoklah. Gosok biar rata. Biar rata dah. Memanglah ada dah. Ada zaman masa kita Syafi'i pun kalau kita ni was-was, tubik ke angin. Maka dikira air semaya masih ada lagi lah. Mazhab kita Syafi'i masih ada lagi air semaya. Tak batal lagi. Kecuali bunyi atau bau. Tak bunyi tu, kalau bunyi perut perut tu bunyi kat punggung tak apa lagi, bunyi perut tu. Kalau bunyi kat punggung tu halakah lubur tu batal lah. Atau bau. Tak kita bunyi rasa sepuluh tubik, rasa bik. Lepas tu bau pula. Pastilah. Pasti batal. Tapi kadang-kadang tak bau. Kalau orang berut 2 hari sehari tak memang tak bau. Tak bau angin je. Bukan mazhab Syafi'i. Bukan Syafi'i lah. Hamba tak pastilah mana sedawa tu batal tu tak pasti. Tapi dia bukan mazhab Syafi'i. Mazhab lain. Kalau mungkin sedawa atau luka tu mazhab lain. Ya. Ini masalah ni. Ambil sembahyang Ustaz. Jadi berkaitan dengan pahit. Pahit air ni. Ada yang rapat, ada yang belum keluar, ada sesuai. Jadi terhenti ambil sembahyang tak kena berlaku. Kena ke tempat mana keluar pahit. Rapat sangat. Jadi nak guna dua tak boleh. Guna sebelah. Jadi masuk terhenti ambil sembahyang kita tak dapat dengan spoon. Jadi ada pahit. Jadi kalau kita cebok gitu, sapu dengan kodoh lah. Kalau kita kodoh sapu. Sebab pahit ada setengah tu rapat ke dinding. Ada setengah tu yang sekati. Lepas tu buka tu air tu meleleh dinding. Jadi kita tu menyending macam di sini lah contoh. Sini. Menyulitkan kita ambil sembahyang. Jadi tak teratur ambil sembahyang. Tidak ada kiblat. Seperti mana dia kena pergi. Jadi kena sebelah tangan nampak kepala tak boleh. Tangan masuk nak tak dapat. Ya. Nak masuk lagi pun betul menyending. Gosok satu-satu. Semua tu tak betul lah. Ada memang kena sosok. Tangan pun sosok sunat kan. Jadi ada tempat tu nak dua tangan. Apa dua-dua tu Daripada tangan atau situ tak boleh. Jadi pedas lah nak ikut dah. Kena nak katakan air. Dengan pahit yang tak sepuluh. Tak sebenar. Jadi macam mana? Ada sepaksa nak kan. Boleh terima tak apa. Boleh sah masalah sah. Jadi bagi sini, kalau sini bagi ambo pahit tak sempurna, ni kodoh sempurna. Tak, kodohnya ada. Kodoh tak apa. Tak, kodoh tu boleh. Kalau dah susah tak apa. Sah. Masalah sah tu sah. Nak tertik tak dapat.
Tak apa. Ya tertib tu memang tertib ni memang wajib. Ya. Tertib maknanya start dari muka wajib. Lepas tu tangan. Tangan kanan tu kalau hak dua ni tertib tu sunat. Tak, tertibnya kanan dulu. Lepas tu baru kiri, sunat. Tertib wajibnya muka, lepas tu tangan, lepas tu kepala, lepas tu kaki. Tu tertib tu. Mualak tu sunat. Dah. Kalau kita ambil semayam kita, tak apa. Ambil semayam kita. Ambil separuh. Tak. Lepas tu mari sini, rasa sini kaki yang selesa. Boleh basuh. Basuh kaki sini. Tak serupa. Hamba tak perasan dah. Dia. Pahit tu dia sahabat cucu. Tak apa, kemudian ada hari ni tak ada masalah, kita boleh guna. Tak salah, asalkan wuduk tu betul, sempurna. Rata. Ceret. Dia ceret tu kalau nak ikut cara Nabi tu lah. Hari ni nak ikut lagu tu, ceret tu banyak. Mungkin pihak pengurusan masjid tu tak kenal lagu tu. Sebenarnya hak ceret gitu tu tak ada masalah. Dia kalau air tu memang molek dah. Air tu air yang memang bersih. Supaya mineral ni budak minum, molek minum. Lepas kita sembahyang sebab setiap kali basuh kita doa, suruh kita baca bismillah tu antara doa. Kata Ibn Hajar, kita tak pandai doa lain bismillah semua. Tiap kali basuh muka, komuk bismillah pada air kita basuh tu. Maka air tu jadi air ubat, air api. Kita minum air tu. Nabi sunat minum air lebih daripada baki daripada bab semaya tu. Dia cari tu minum. Jadi ubat. Bukan air minum hak titis sel hak dari qadah tu. Dari qadah tu titis sel hak dosa. Air tu titis dari qadah tu. Air tu hak titis sel dosa jatuh dari qadah tu. Dosa muka kita, dosa tangan kita minum. Tu tak comel. Tak molek. Dia pula Allah ni pula. Tak kumen kawit atas qadah tu minum. Kalau qadah tertutup tak ada masalah lah, molek lah. Okey. Ada lagi tak? Ada. Macam perubatan lah. Air wuduk, basuh kaki tu buat mandi orang tu boleh? Air wuduk. Air wuduk tu macam ni lah. Air basuh kaki tu dah sipel. Sipel. Betul mandi orang boleh tak? Sebab apa air kaduk ke? Air maksud itu dah perubatan. Kalau air tu air daripada basuh air wajib, dia mustakmal dah. Mustakmal. Air tu mustakmal. Kalau buat basuh air mandi banyak tak sah. Tu. Tak apa, boleh tak masalah. Jangan minum tu dah. Basuh kaki tu, air pay gitu. Kalau Nabi tak apa. Hak Nabi tak apa, Nabi buat tak apa, boleh buat. Air Nabi boleh minum. Tak, air daripada khomo Nabi ke. Jadi ubat belaka Nabi, tubuh dia tu. Jadi ubat belaka. Kita ni tak. Kita ni kaki kurat lah apa tu belaka. Hak tangan kita ni cemar. Nabi peluh-peluh je bau harum. Jadi kebutuhan para sahabat. Kita hari ni kena ambil air tu, air hak lebih ni. Ambil semaya, terbuka ambil semaya cucu. Dia kena baca bismillah. Bismillah tu air ni air hidup. Al-ma'ul hayah. Air hidup dengan zikir, dengan bismillah dia meresap dari air. Meresap dari air. Maka air ni awak minum pada sakit sebagainya. Kalau air ada kolah hidup juga tapi campur dengan air gugur dan dosa-dosa. Awak minum tu kalau tu gaji tak bukan apa memang dia lagi. Kita kena minum. Apa? Sebab air gugur dosa-dosa kita pergi minum. Kita ni hak malah dah. Tak jadi kau malah. Kalau tok guru tu dak keramat dia siu air tu tak apa pula. Kita hari ni tak ada gitu pula. Bismillah. Sebagai jenis air yang bukan daripada air mutlak, maka tidak boleh. Air mutlak ni makna air hujan, air tanah, bumi,
Dah, air saji, air mata air, dah. Air apa air ais dah. Ikutlah. Mana air hak jenis. Hak daripada langit atau daripada bumi, hak tu yang boleh. Hak buah-buah tak boleh. Air daripada akar kayu ke? Tak boleh. Tak. Air buah tak boleh. Walaupun rasa dia tak rasa. Seperti mana buah tawar gitu. Tak boleh. Tak boleh. Tak boleh buat berwuduk. Apa tu hanya dok. Rasa hanya. Tak boleh dah. Air hak bentuk dia ni. Ni pun kalau bergula jadi manis tak boleh. Tak boleh lah. Awak ambil semaya. Bersakat gula sudu mungkin tak manis lagi. Atau gula tu sikit tak manis lagi. Cera-cera tak apa lagi. Tapi kalau manis, maka tak boleh. Untuk? Air? Tak boleh. Tak boleh juga. Untuk basuh najis, kecing, berak sebagainya, dengan air yang selain daripada air mutlak, air daripada bumi atau daripada langit, maka tidak sah. Tidak sah. Belengah tu. Belengah dia tidak sah dah. Dia kena air daripada tanah atau daripada langit. Dia kata air mutlak. Dan air mutlak ni bukan air mustakmal dah. Air sudah digunakan. Tak ada buat basuh pula tak boleh. Ya. Embur. Embur tak apa kalau banyak. Bos setakat air embur tu sapu di daun-daun lekat tu tak menghilangkan najis. Punggung kita tu tak sah. Tak. Atau kecing pun kecing kita hak melebihi hasapah tu basuh dengan air embur. Tak titik tak mengadi apa tu. Tak sah. Kalau hanya tapak hasapah tu tak ada masalah lah. Mungkin tak basuh pun tak apa, boleh sapu dengan tisu. Tisu. Atau sapu dengan daun-daun ke apa saja lagi lah, tak ada masalah lah. Kasak. Lebih dari itu kena basuh. Lebih dari hasapah atau lebih daripada halakah dubur kena basuh. Sapak halakah dubur, takat halakah dubur tu dah sapu. Dengan tisu sebagainya boleh. Tak masalah. Kalau najis tidak cair. Kalau cair tu mungkin lebih dari halakah dubur atau lebih dari hasapah pada zakat, maka wajib dengan air. Tidak sah dengan selain pada air. Kena sapu dengan batu, dengan tanah kor sebagainya atau dengan kertas, maka tidak sah. Hak lebih dah. Hak melebihi daripada hasapah dan melebihi daripada halakah dubur. Cuma orang hak sapu ni, sapu gigi tak basuh ni, sapu ni, maka kalau dia setuh orang semasa semaya, batal semaya orang tu. Tapi dia boleh jadi imam, tak masalah jadi imam boleh, semaya dia sah, tapi dia setuh orang, dia pijuk. Sebab dia ni hanya dimaaf untuk dia. Dia pijuk kain orang, misal kain jubah ke, semasa rokok sujud tu melebihi masuk sajadah dia pun kaki dia tu atas kain orang tu. Maka menanggung najis, maka batal orang tu. Kena beringatlah, kena beringat. Ya. Sapu dulu, buai dulu air dia, lepas tu ambil jenis tisu ke basuh sapu. Sedek. Tak apa pun dia tak masalah. Kalau alkohol tu walah memanglah komputer ni kalau basuh komputer tu memang besar telefon lah kata-kata dia. Telefon kena saya cicuk ke kenapa ke jatuh dari tempat yang bernajis ke atau air cap ke air kecil ke tak kira lah. Atau tangan kita ni bernajis pergi pegang telefon lekat air najis tu, kesel najis tu lekat. Walaupun tak banyak pun sikit, maka kita nak basuh telefon tu penuh tersapu. Maka telefon tak boleh buat semaya tu. Telefon hak duduk hak ikut dia ni, kita tak jaga ni, kita tak cermat tu, tetap poket tadi hak semaya, nanggung semaya. Sebab dia mutanajis. Jadi kita beli awal-awal kita jaga. Kita jaga tangan kita dan saya kita tak main, anak-anak tak main. Tak main, tak rata. Maka itu tak apa, tak masalah dah. Tapi kalau kita ikut dia, anak main-main dah. Anak tu tangan cuma najis. Pergi telefon kita basuh-basuh lekat. Kalau kita jaga juga tak terkena. Terkena kan, kena cara-cara tu dah. Kalau cara tu, kalau kita boleh cucu air tu,
Dah, yang tak merosak ke tak apa. Kalau sapu begitu, dah tak berapa itulah. Kalau atas cermin dia tu kemungkinan sikit sapu lepas tu sapu kain basah apa nanti tisu basah sebagainya kita pun cuci air. Atas cermin tu lap pun dengan tisu. Apa atas lantai tak tisu. Ya kering gitu. Maksud tak apalah. Tapi kalau lah tempat-tempat hok mecek tu mungkin cuci air mungkin penuh. Maka tak sempurna lah tu. Dia rasa nanti tayamum tak ada. Macam tayamum tak. Tayamum. Macam tayamum tak guna abu. Tayamum ni tangan ya. Anggota wuduk ya. Tak boleh tayamum nak bagi. Maksudnya nak basuh nak kita lihat untuk dengan debu boleh ke? Lah tayamum tak ada lah. Tayamum ni hanya pada untuk anggota wuduk untuk semaya. Dah anggota muka dan tangan untuk semaya lah. Tak ada tayamum dak sapu dengan apa dengan tanah. Dak debu tanah tak jadi. Jadi kan boleh tak? Boleh tak? Rasa setakat tu dah tak? InsyaAllah. Kali ni ada ke? Sudah Jadi apa yang baik daripada Allah Taala penuh dengan hamba dan menyampaikan insya-Allah moga-moga majlis kita pada malam ini diberkati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan juga menjadi sebagai simpanan kita, pahala yang kita peroleh menjadi simpanan kita di hari mahsyar dah. Yang mana pahala ni Nabi suruh kejar. Nabi suruh cari. Datang ke masjid boleh pahala. Nabi katakan dan ini hadis-hadis Bukhari. Man ghada ila al-masjid wa raha. A'addallahu lahu nuzulan minal jannah. Kullama ghada aw raha. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis Bukhari. Seingat amor gitulah. Man ghada ila al-masjid, siapa yang pergi ke masjid, mari masjidlah. Masjid sama ada masjid buat ngaji ke tak ngaji ke, masjid jemaah tak jemaah ke, asalkan masjid. Warah ada balik. Mari balik. Dah, kalau saya ngaji pula, pahala pula besar boleh. Mari semaya saja. Dah, mari semaya saja tak ada ngaji, tak ada orang ngajar, sebab balik. Man ghada ila masjid wa raha. Dah. Man ghada ila masjid apa man ghada ila masjid au raha gitu, au wa. A'addallahu lahu nuzulan minal jannah. Nescaya Allah sediakan baginya penempatan di syurga. Allah sediakan tempat mana perumahan di syurga untuk orang yang setiap kali mari balik pertuawi sebuah rumah di syurga. Kullama ghada auraha man ghada ila masjid waraha. Bawah ni au. Ya. Kullama ghada auraha. Setiap kali dia mari ataupun dia balik, mari dia baliklah, maka sedia sebuah rumah di syurga. Antara murid yang Isa pula dalam hadis lain man taqafa nafsahu. Siapa yang mengiktikaf diri dia ma baina maghrib wal isya. Antara maghrib dan isya. Fi jamaat fi masjid jamaati, di masjid yang jemaah. Hadisnya apa ingat begitulah. Lepas tu walam yatakallam. Dia tak kecek. Tak kecek. Dia duduk dengar dah atau duduk saja duduk berzikir. Tak kecek illa bi solati wa Quran. Mereka dengan semaya atau baca Quran. Wa kana haqqan 'ala Allah an yabniya qasran fil jannah. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka menjadi kepastian pada Allah Taala bina baginya sebuah istana di syurga. Siapa yang mari, misal kita tak ada menjadi ilmu. Kita mari semaya tunggu. Nak kelik jauh. Rumah kita tunggu tak kecek apa. Tak kecek sama ada dunia akhirat tak kecek. Kita baca Quran ke, ngaji ke, zikir ke, atau duduk saja. Duduk dengung saja. Kalau malah. Tak. Maka tunggu untuk semaya insya. Adalah menjadi kemestian kata sadar Allah akan Allah bina baginya sebuah istana di syurga. Ngori Isa ni istana. Kalau kita mari setiap waktu balik mari waktu sebuah rumah. 5 kali mari 5 buah rumah. Sari-sari. Hari ni dak orang rumah PPRT dak. Orang kecil pun berebut dak. We free dak. Atau di tanah ke seluk ke berebut. Dengan khabar kerja ni Kelantan dak. We tanah perumahan. Senduk pada rakyat dia hak miskin susah. Hak pendapatan dia ada 3,000 ke bawah berebut. Tanah ni rumah dengan tanah tu hewi. Di syurga ni.
Rumah tu tahanuk. Setiap kali mari sebuah. Tapi tak ada orang berebut dah. Tak ada orang nak. Allah Maha Kaya, Allah sediakan semua ni untuk kita. Ya, bukan setakat pahala dak. Itu tu hawi. Dan setiap orang akan dapat syurga seluas bumi. Bumi ni kecil berbanding matahari, berbanding planet-planet ni, bumi ni kecil. Sebuah bumi ni. Setiap orang tu hawi ke syurga, keluar syurga setiap orang seluas bumi. Maka kalau kita perumah kita banyak mana pun dak. Setiap selama kita hidup 5 kali. Ada orang 5 kali sehari mari masjid. Setiap hari. Alhamdulillah lah. Sesiapa yang semaya di masjid dan atas 4 jemaah, 5 waktu ni dan dia boleh dia takbir, dan takbir ihram ni dan bersama dengan imam ni, kata sehingga dah imam baca Fatihah, tu dia sepak situ ataupun hingga imam tu sebelum rukuk dah untuk masuk rakaat yang lain, masih rakaat pertama, maka Allah jamin dia tu. Jamin daripada jauh daripada sifat munafik. Dia sifat munafik. 40 hari kalau kita boleh. Kalau dah mungkin dalam seminggu boleh, lepas tu minggu kedua mungkin tak dimari dah. Mungkin tertinggal dah so. Kita kacau-kacau pun mungkin ada setengah-setengah jemaah maksud saya dengan jemaah tabligh. Tak saya dia keluarga apa pun memang ramailah keluarga tabligh ni. Sampai masuk 40 hari tu. Nak masuk 40 hari ni. Ada keluar 40 hari atau keluar 4 bulan. Untuk 40 hari ni 30 hari tu mari dah. Kodok mari dah gangguan. Sakit perut lah, tak ada jemaah lah. Banyak mai gangguan. Gangguan itu pengakuan daripada ahli jemaah tabligh. Mai gangguan. Sebenarnya kalau kita ni hak duduk di rumah gini pun dak, hak tabligh mari tomah di masjid ni. Dak 40 hari ni pun tak sempat nak boleh. Dapat 40 hari ni pasal kita ni duduk di rumah. Dia pelajar-pelajar hamba pun memang kita wajib. Kita wajib apabila masuk tahun 1 hak sebelum Covid dah. Wajib 40 hari, 40 malam tak ada pelik. Tak ada pelik. Kena semaya jemaah berterusan 5 kali sehari ni. Penat lek kita lah. Guru ni kena mitah. Kena mitah. Dia kadang-kadang tak pernah jemaah. Jemaah untuk kapur dia duduk. Orang jemaah mari. Tak kena mitah. Kena mitah kenapa banyak perkara, penat. Nak disah pertama duduk takbir ihram ni seminggu boleh. Seminggu. Lepas tu mulalah. Mulalah payahlah apalah. Banyak perkara kena mitah, kena jaga. Lepas tu susudi pula dengan cuti pula. Kalau cuti panjang. Lepas tu kena lepas pelajar balik. Balik kelik tak apa 40 hari. Banyak gangguan je. Tu gangguan. Ya. Itu dah kelebihan semaya berjemaah di masjid, insya-Allah dah. Moga-moga kita dapat semua yang Allah janjikan, yang Nabi janjikan, dan juga dapat pengampunan daripada Allah Taala. Aku liqauli hadza wa astaghfirullah lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shrah lana sudurana bil Qur'anil azim. ويسر به أمورنا وأنزل به أجورنا وحسن به أخلاقنا ووسع به أرزاقنا ونوّر به قبورنا يا رب العالمين وصلى الله على آله وصحبه أجمعين والحمد لله.